Kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjat syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur panjangkan lagi umur kita, berikan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita berada di Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tuan-tuan dan puan, pada malam ini kita akan sambung lagi bab adab pembaca Al-Quran. Ada adab membaca Al-Quran dan masih lagi berkait dengan hukum hakam melibatkan bacaan Al-Quran di dalam solat. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu-minggu yang lalu telah pun kita bicarakan tentang membaca Al-Quran secara jahar, ya, dalam solat-solat yang tertentu. Dan pada malam ini pula kita akan masuk dalam satu topik, iaitu diam. Diam iaitu diam seketika, empat ketika kita baca surah, ulama mazhab kami. Selalu kena ingat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, setiap kali Al-Imamullah Ta'ala mazhab kami, maka ia merujuk kepada hukumnya sunat bagi imam dan baca dengan bacaan yang kuat sebagaimana kita dah belajari sebelum ni. Dalam solat fardu subuh, 2 rakaat pertama dalam solat fardu maghrib, 2 rakaat pertama dalam solat fardu isya, dalam solat tarawih, di dalam solat 2 hari raya Aidil Adha, Aidil Fitri, kemudian solat sunat witir yang ada selepas solat tarawih, solat sunat gerhana bulan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, maka ketika kita sedang qiyam, ya, ketika kita sedang berdiri itu, ada 4 tempat disunatkan untuk kita berdiam seketika.
Jadi yang pertama tu bila tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, yang pertama selepas takbiratul ihram. Kita berdiam. Diam ada maksudnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Diam dalam arti kata sebelum kita nak membaca suratul Fatihah, kita akan diam seketika. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, diam di sini ada tujuannya, diam di sini ada maksudnya. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Selepas kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka ketika itu disunatkan untuk kita membaca doa iftitah terlebih dahulu, ya. Disebutkan di dalam kitab ini selepas takbiratul ihram untuk membaca doa tawajjuh. Doa tawajjuh itu yang kita sebutkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal para makmum dapat takbir bersama-sama, ya. Takbiratul ihram. Contohlah, ya, imam akan takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, langsung tidak ada jarak, ya, jarak yang sangat singkat lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebenarnya ada jarak sedikit ketika itu untuk apa? Dua tujuan. Yang pertama, kita membaca doa iftitah, dan yang tujuan yang kedua adalah untuk memberi peluang kepada makmum untuk mengangkat takbiratul ihram. Jadi itu adalah diam seketika di antara lafaz takbiratul ihram dengan suratul Fatihah, berhenti sekejap. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, akan berhenti seketika, dan ini dinamakan saktah latifah. Ia berhenti sekejap saja, iaitu selepas selesai bacaan suratul Fatihah. Suratul Fatihah dengan diam seketika, iaitu di antara akhir suratul Fatihah dengan amin, ya. Kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti sekejap, amin. Yang berhenti sekejap tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, maksudnya janganlah terlampau rapat, waladdallin, terus sambung macam tu, tak. Ataupun yang lebih jelas kalau sambung waladdallin, amin, terus sambung, tak. Tapi kita akan berhenti seketika, ada sedikit jarak di situ, ya, untuk membezakan di antara suratul Fatihah dengan amin. Kita tak nak dia rapat sehingga orang menyangka bahawa amin itu sebahagian daripada suratul Fatihah. Jadi macam biasalah sebenarnya yang dilakukan sekian lama, kita tahu bila imam baca waladdallin, amin, yang berhenti sekejap tu, itu sunat dilakukan oleh imam. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bilakah disunatkan untuk kita berhenti sekejap, ya, iaitu selepas amin dengan diam yang lama, menurut kadar makmum boleh membaca suratul Fatihah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebagai contoh kita akan baca waladdallin, amin. Kita berhenti sekejap, barulah kita baca surah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada jarak tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah dengan amin, antara amin dengan surah yang berikutnya yang kita nak baca. Dan yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah adalah selepas membaca surah. Selepas kita baca surah, dah selesai kita baca surah, sebagai pemisah di antara bacaan Al-Quran dengan takbir untuk turun rukuk. Contohnya bila kita baca suratul Duha ayat yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sekejap, Allahu Akbar. Maksudnya adalah jarak. Bukannya kita baca wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits Allahu Akbar macam terus bersambung, tak. Tetapi adalah sedikit jarak bagi membezakan di antara takbir dengan surah yang kita baca sebentar tadi.
Jadi tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai gambaran lah ya. Kalau saya tunjukkan bila kita angkat takbir Allahu Akbar, berhenti sekejap, kita buat apa? Doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Maksudnya dalam tempoh yang kita dah berhenti tu, barulah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sampai akhir pula. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti sekejap. Amin. Berhenti yang agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Kat situ ada berhenti sekejap kan. Jadi tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, itulah 4 tempat yang disunatkan bagi imam yang mendirikan solat secara jahriyah dengan bacaan yang kuat untuk berhenti seketika pada 4 tempat yang telah pun kita sebutkan tadi. Baik. Jadi tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai tentang 4 tempat yang disunatkan untuk kita diam seketika. Kita masuk pula kepada topik sunat mengucapkan amin. Jadi tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, bila kita selesai sahaja membaca suratul Fatihah, disunatkan kepada kita untuk menyebutkan amin. Kenapa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kerana dalam suratul Fatihah yang kita baca itu mengandungi doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dah selesai minta daripada Allah, selesai berdoa kepada Allah, disunatkan untuk kita ucap. Dan apa maksud amin? Jelaskan selepas ini insya-Allah. Ada banyak maksudnya, berbeza-beza maksudnya mengikut pendapat para ulama. Kata Al-Imam An-Nawawi, apabila seseorang pembaca Al-Quran selesai membaca suratul Fatihah di dalam solat atau di luar solat. Macam kita baca tadi, kita buka majlis kita dengan membaca suratul Fatihah. Selesai saja baca suratul Fatihah, maka kita ucapkan amin. Sunat baginya untuk mengucapkan amin, tak kisah sama ada dalam solat ataupun di luar solat. Kata Al-Imam An-Nawawi lagi, banyak hadis sahih yang masyhur berkenaannya yang kami telah kemukakan pada fasal sebelum ini, iaitu sunat baginya memisahkan di antara akhir suratul Fatihah dan ucapan amin dengan diam seketika. Ni sekadar ulasan balik. Bila kita baca waladdallin, amin, ada jarakkan sedikit. Jadi itu diulang balik oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, sekarang kenapa kita sebut amin? Apa maksud amin? Kata Al-Imam An-Nawawi, dia susunkan beberapa pandangan para ulama tentang makna maksud kalimah amin. Yang pertama, ya Allah kabulkanlah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita kena sedar ya, baca Al-Quran, baca suratul Fatihah tu secara sedar bahawa bila kita baca dalam solat, kita baca suratul Fatihah, kita sedang buat permohonan kepada Allah. Kita sedang meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah. Kita minta, ya Allah, tolonglah tunjuk kami jalan yang lurus. Kita sedang mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebutkan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat ke atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murka ke atas mereka. Waladdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Jadi bila kita dah minta kepada Allah jalan yang lurus, maka kita kena sebut amin. Ya Allah, perkenankanlah ya Allah. Itu sebab kita sebut amin. Yang kedua,
Maksudnya adalah bila kita sebut amin, maka jadikanlah sedemikian. Jadikanlah sedemikian sebagaimana kami minta ya Allah supaya kami dapat petunjuk jalan yang lurus, jadikanlah macam tu. Sama saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, perkenankanlah juga ya. Kemudian yang ketiga, lakukanlah ya. Ya Allah, lakukanlah, perkenankanlah. Tiada sesiapa yang mampu melakukan semua ini melainkan-Mu ya Allah. Jadi kita minta Allah Subhanahu Wa Taala supaya memakbulkan, supaya melakukan apa yang kita mohonkan. Yang keempat, amin bermaksud ya Allah, jangan sia-siakan harapan kami. Kami berharap kami dapat petunjuk, dapat jalan yang lurus. Jangan hampakan harapan kami. Yang kelima, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, maksud amin adalah ya Allah, kurniakanlah kebaikan kepada kami. Ia adalah petanda Allah ke atas hamba-Nya, iaitu Dia menolak segala malapetaka daripada menimpa mereka. Yang keenam, amin adalah kedudukan di dalam syurga yang berhak diperolehi oleh orang yang mengucapkannya. Kemudian yang ke-8, maksud amin. Apa dia? Ia adalah salah satu nama Allah Ta'ala. Al-Imam Nawawi dia bawa saja pendapat ini, tapi apa dia kata? Walau bagaimanapun, namun para muhakkik dan majoriti ulama menolak pendapat ini. Adalah juga para ulama yang katakan bahawa amin itu merupakan salah satu daripada nama Allah. Tapi kata Al-Imam Nawawi, ramai para ulama yang menolak pandangan tersebut, tidak bersetuju. Mereka tak setuju bahawa nama amin itu adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kesembilan, ia adalah amin adalah kata nama dalam bahasa Ibrani yang telah dijadikan dalam bahasa Arab ya. Maksudnya asal usulnya bahasa Ibrani dan dipinjam ke dalam bahasa Arab. Abu Bakar Al-Warraq berkata, amin itu apa? Ia adalah kekuatan kepada doa dan permohonan agar diturunkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga yang berpandangan selain semua pandangan tadi. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, secara kesimpulannya mudah saja. Bila kita sebutkan amin, tak kisah sama ada selepas selesai membaca suratul Fatihah ataupun selepas kita berdoa kepada Allah, amin itu maksudnya ya Allah, perkenankanlah, ya Allah, mustajabkanlah, ya Allah, kabulkanlah. Kabulkan apa yang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila kita dah faham maksudnya, sekarang kita nak belajar pula cara-cara menyebutkannya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada beberapa cara ke? Ada. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Walau bagaimanapun yang paling masyhur yang saya akan bacakan satu persatu, ada 4 pandangan yang dikemukakan oleh Al-Imam Nawawi. Walau bagaimanapun yang keempat itu ada perselisihan oleh para ulama. Baik. Terdapat beberapa cara sebutan bagi kalimah amin. Nak sebut amin tu bagaimana cara? Yang pertama, yang paling fasih, yang paling tepat menurut ulama ialah amin dengan memanjangkan hamzah. A tu dibaca dengan 2 harakat. Amin. Amin. Jadi tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Taala, manakala panjang min itu pula itu bergantung ya. Kerana hukumnya adalah mad arid lisukun. Boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat. Itu tak ada masalah. Tapi yang nak dibincangkan adalah a tu 2 harakat. Amin. Itu pertama. Dengan memanjangkan hamzah tanpa mentasydidkan mim ya. Maksudnya a dengan mim itu tak bercantum. Kita sebut amin. Dia tak bercantum, bukan tak a dengan mim tu tidak ada sabdu. Itu pendapat yang pertama, dan inilah yang biasa disebutkan oleh semua orang kita ya. Kita akan sebut amin. Baik, yang kedua pula,
adalah dengan memendekkan hamzah. A tidak dibaca dengan 2 harakat, tapi dengan 1 harakat saja, iaitu amin. A dibaca pendek, amin. Bukan amin, tapi amin. Kata Al-Imam An-Nawawi, cara pertama tadi iaitu amin, dan dengan cara yang kedua amin adalah pendapat yang masyhur, ya. Kedua-duanya disebutkan, ya. Mana yang kala yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimah amin, amin disebut dengan imalah pada hamzah. Ya, kita baca a, tetapi kalau dibaca dengan imalah dia akan berbunyi dan tu dibaca dengan panjang 2 harakat. Di antara huruf hamzah dengan mim. Cara ini dinyatakan oleh Al-Imam Al-Wahidi daripada Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai. Jadi sebutan dia macam mana, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Amin. Itu adalah cara yang ketiga. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, cara sebutan ini jarang-jarang sekali kita dengari, ya, jarang-jarang sekali kita dengar. Dan yang keempat, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, huruf mim ditasydidkan. Huruf mim itu ditasydidkan, ada sabdu di atas huruf mim itu berserta sebutan yang panjang. Bunyi macam mana? Amin. Ya, itu cara sebutan yang keempat. A dipanjangkan dan mim itu bersabdu. Amin. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya sebutkan yang pertama tadi amin, yang kedua amin, yang ketiga amin, yang keempat amin. Itu adalah 4 cara yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab ini, kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Cuma bila sampai yang keempat, bagaimana saya cakap tadi, ada huraian. Imam Al-Wahidi menyatakannya daripada Al-Hasan dan Al-Husain Ibnul Fadl. Beliau berkata hal ini disahkan oleh riwayat daripada Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata, maksudnya ialah, maksud amin, ya ada sabdu tu, apa maksud dia? Kami meletakkan matlamat hanya kepadamu dalam keadaan engkau terlalu mulia untuk mensia-siakan orang yang mempunyai matlamat. Jadi bila seseorang tu sebut amin tu, maksudnya meletakkan sepenuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memakbulkannya. Ini ucapan siapa? Ucapan Imam Al-Wahidi. Sampai setakat itu kata Al-Imam An-Nawawi, namun maksud dia apa? Tetapi cara sebutan yang keempat ini sangat asing dan kebanyakan ahli bahasa Arab mengiranya sebagai suatu kesilapan dalam kalangan masyarakat awam. Ya, sebab para ulama kata tu salah tu, ya. Jarang sekali orang sebut macam tu. Tak betul tu silap tu, ya. Sekumpulan ulama mazhab kami berkata, sesiapa yang mengucapkannya dalam solat, dia sebut amin, maka batallah solatnya, ya. Dengan anggapan bahawa cara sebutan begitu tidak diterima. Cara sebutan begitu adalah salah dan tak boleh dibaca di dalam solat, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, daripada 4 pandangan ini, pandangan yang keempat itu diperselisihkan oleh para ulama. Ahli bahasa Arab berkata, hak bacaannya dalam bahasa Arab ialah berhenti kerana kedudukannya sama seperti suara yang diucapkannya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dekat ayat pertama ni dalam perenggan tu, apa yang Imam Nawawi nak sebutkan adalah cara sebutan yang betul untuk amin. Bukan nak cerita yang imin ke amin ke, bukan yang tu. Nak ceritakan bila kita dah sampai pada min,
kan? Kita dah sampai pada hujung tu, macam mana sebutan dia? Cara sebutannya adalah dengan mematikan huruf nun tersebut. Ya, jangan kita sebut amina, bariskan baris atas, ataupun amini, tak baris bawah. Tak. Cara menyebutkannya adalah dengan mematikan huruf nun tersebut. Tetapi jika seseorang menyambungkannya, kalau seorang tu disambungkan antara amina bismillah, contoh disambungkan, maka nun itu berbaris apa? Kalau ada seseorang dia menyambungkannya, dia hendaklah membaca huruf nun itu dengan baris atas. Kalau disambunglah, walaupun tak pernah orang, tak pernah lah kita tengok orang sambung kan, tuan-tuan abang dirahmati Allah, semua orang sebut amin, macam tu saja kan, tak ada sambung-sambung. Tapi kalau sambung, persoalannya nun tu baris apa? Maka kata Al-Imam An-Nawawi, jika seseorang menyambungkannya, dia hendaklah membaca huruf nun dengan baris atas, amina, kalau sambung. Kerana berlakunya pertemuan di antara dua huruf berbaris mati, seperti baris pada kalimah aina. Ya, kalau kalimah aina, kalau kita berhenti jadi ain. Tapi bila hidupkan dia aina, nun tu baris atas. Sama juga dengan kaifa, kalau kita berhenti kaif. Tapi bila kita hidupkan dia jadi kaifa, baris atas, ya. Jadi huruf nun tadi tidak di baris bawah, kerana sebutan baris bawah selepas huruf ya adalah sukar. Tak dibaca amini, tak baris bawah, ya. Inilah ringkasan daripada perbahasan lafaz amin, dan aku, kata Al-Imam An-Nawawi, turut membentangkannya secara panjang lebar beserta banyak lagi dalil dan pendapat dalam kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah tahu daripada topik ini, yang pertama, bila mana kita membaca suratul Fatihah selesai saja, maka disunatkan kepada kita untuk melafazkan kalimah amin, kerana kita kena tahu bahawa suratul Fatihah itu mengandungi doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapat hidayah daripada Allah. Sebab tu kita ucapkan amin. Dan cara ucapan amin itu sebagaimana kita belajar tadi ada 4. Amin, amin, amin dan amin. Walau bagaimanapun yang keempat tadi tu, kata Al-Imam An-Nawawi, jarang-jarang sekali disebutkan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan itu silap, ada kesilapan, ya, yang dilakukan oleh orang-orang awam. Bahkan sebagian para ulama kata kalau dibaca macam tu dalam solat, maka solatnya terbatal. Kemudian pada muka surat yang berikutnya, ulama berkata sunat mengucapkan amin dalam solat. Dalam solat tu siapa yang sebut amin? Bagi imam, bagi makmum, dan juga orang yang solat sendirian. Janganlah bila kita solat seorang-seorang tak ada pula aminnya. Ada. Sama ada imam pun sebut amin, makmum pun sebut amin, solat seorang-seorang pun sebut amin juga selepas membaca suratul Fatihah. Dan imam dan orang yang solat sendirian juga sunat menguatkan suara ketika mengucapkan amin dalam solat jahriyah. Namun walau bagaimanapun, mereka berselisih. Mereka tu siapa? Para ulama. Mereka berselisih pendapat bagi situasi makmum. Pendapat yang sahih, makmum sunat menguatkan suara. Jadi ada beberapa pandangan ni tuan-tuan abang dirahmati Allah, ya. Pandangan yang pertama mengatakan bahawa makmum sunat menguatkan suara, menyebut kalimah amin. Pendapat yang kedua pula mengatakan bahawa makmum tidak perlu menguatkan suara. Manakala pendapat yang ketiga pula, makmum mengangkat suara, sebut dengan kuat jika kuantiti mereka tu ramai. Jika tidak ramai, maka mereka tidak perlu menguatkan suara. Ucapan amin bagi makmum, bila nak sebut tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau kita jadi makmum, bila kita nak sebut amin tu, maka kata Al-Imam An-Nawawi, ucapan amin bagi makmum adalah selari. Dalam erti kata yang lain tu serentak.
sama-sama dengan ucapan siapa? Ucapan imam. Bukan sebelum imam sebut amin, kita dah sebut amin dulu, ataupun bukan selepasnya imam dah selesai baru kita sebut amin. Tetapi cara untuk menyebutkan amin bagi makmum dalam solat berjemaah adalah serentak dengan bacaan amin yang disebutkan oleh imam, serentak dengan imam, berdasarkan kepada sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, idza qala al-imam waladdallin faqulu amin faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Artinya, apabila imam membaca waladdallin, maka ucapkanlah amin. Sesiapa yang mengucapkan ucapan amin selari dengan ucapan amin para malaikat, maka dosa-dosanya yang lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang lain, idza ammanal imam fa aminu. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin juga. Ya, bila imam sebut amin, maka makmum hendaklah ucapkan amin juga. Maka itulah dalil-dalilnya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Bilakah waktunya makmum akan mengucapkan amin itu? Jawapannya serentak dengan bacaan imam. Kata Al-Imam Nawawi sebagai penutup kepada topik amin ini, ulama mazhab kami, iaitu mazhab Syafi'i, berkata tiada tempat dalam solat yang disunatkan agar ucapan makmum selari dengan ucapan imam, ya, kecuali pada ucapan amin, ya. Manakala ucapan-ucapan yang lain, ucapan makmum berada kemudian daripada ucapan imam, ya. Seperti takbiratul ihram, imam akan takbir dulu, barulah makmum akan angkat takbir, ya. Sama juga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila imam nak rokok, Allahu Akbar, imam akan takbir dulu, barulah makmum akan takbir Allahu Akbar. Bila imam bangun daripada rokok, nak iktidal, imam akan sebut Sami Allahu liman hamidah, maka makmum akan jawab Rabbana walakal hamd, ataupun sebut Sami Allahu liman hamidah juga, tapi selepas imam sebut dulu. Cuma satu tempat saja imam sebut, makmum pun sebut serentak. Itu adalah lafaz amin. Macam tu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perbahasan kita pada malam ini berkaitan tempat-tempat yang disunatkan kita berhentikan sekejap bacaan kita. Ada 4 tempat, dan bagaimana nak sebut kalimah amin itu pun ada 4 cara, tapi baca adalah cara yang pertama, amin. Bila nak baca, serentak dengan imam. Jadi sunatlah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah untuk kita menguatkan suara apabila melafazkan kalimah amin tersebut di dalam solat secara berjemaah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada minggu yang akan datang kita akan bicarakan tentang sujud tilawah. Masa kita baca Quran kan, maka ada beberapa tempat yang disunatkan, sangat-sangat digalakkan kepada kita bila sampai pada ayat tersebut kita lakukan sujud tilawah, ya. Kalau dekat negara kita ni popular dengan sujud sajadah, ya, sujud sajadah, sujud tilawah, ya, ayatus sajadah. Jadi insya-Allah kita akan bicarakan pada minggu hadapan insya-Allah tentang hukumnya. Apa hukum untuk kita sujud tilawah itu, dekat mana kita kena baca, kita kena sujud apabila membaca ayat-ayat tersebut. InsyaAllah kita akan bincangkan pada pertemuan yang akan datang. Bila Allah Subhanahu wa taala berkati, kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah perasaan cinta dan sayang dalam diri kami terhadap Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami agar kami dapat membaca Al-Quran pada setiap siang dan malam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami insan-insan yang layak menerima syafaat daripada Al-Quran, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.